Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan dan kritikan saya ke atas video Dr. Haris Ismail yang berjudul 3 Kesalahan Fatal. Sebelum ini saya telah membuat video khusus bagi menjawab 3 kesalahan fatal tersebut. Telah saya buktikan bahawa semua 3 tuduhan tersebut adalah tidak benar. Bahkan dalam pembuktian itu saya telah menunjukkan bahawa dalam rangka membuat 3 tuduhan itu, Dr. Haris dan 3 orang gurunya telah melakukan 10 kesalahan. Video kali ini saya akan ulas dan kritik pula pembahagian kalam Allah kepada nafsi dan lafzi. Ia sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Haris yang kemudiannya dirujuk dan dipastikan betul oleh 3 orang gurunya. Moga-moga ulasan dan kritikan ini dapat menambah ilmu kita semua tentang akidah yang benar berkenaan kalam Allah. Akidah yang benar sebagaimana yang dipegang dan diyakini oleh generasi salafus soleh. Sebelum itu, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk mengulang kaji sedikit tentang kata ganti nama diri. Ada 3 kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama merujuk kepada orang yang berbicara seperti saya, aku, kita dan kami. Kata ganti nama diri kedua merujuk kepada lawan bicara seperti anda, kamu, engkau dan kalian. Kata ganti nama diri ketiga pula merujuk kepada yang dibicarakan atau orang ketiga seperti dia, beliau, baginda dan mereka. Ingat lagi ke zaman belajar di sekolah dulu? Jika tidak ingat, tak mengapa, saya berikan link dalam kotak description untuk kita sama-sama ulang kaji. Baik, berdasarkan ulang kaji kata ganti nama diri di atas, saya masuk kepada ulasan dan kritikan ke atas kenyataan Dr. Haris Ismail. Dr. Haris menyatakan, dan ini adalah rumusan saya daripada penjelasan beliau yang panjang lebar dalam video tersebut, bahawa kalam Allah terbahagi kepada 2. Pertama adalah kalam nafsi. Ini adalah sifat kalam Allah yang qadim, yakni sifat yang tidak ada permulaannya, terus-menerus dimiliki oleh Allah dan tidak ada akhirnya. Kalam nafsi ini bermaksud Allah berbicara dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara mahupun bahasa. Kedua ialah kalam lafzi. Ini ialah kalam yang Allah ciptakan, sesuatu yang baharu, bererti ia adalah makhluk. Inilah kalam yang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam sehingga dapat difahami oleh Nabi Musa. Inilah juga kalam yang merupakan Al-Quran yang kita dapat baca dan faham sehingga hari ini. Betul ke Dr. Haris? Ini adalah rumusan saya daripada penjelasan panjang lebar yang anda berikan dalam video terbabit. Link bagi video itu saya berikan dalam kotak description bagi sesiapa yang mahu menyemaknya. Baik, sekarang ulasan serta kritikan saya. Daripada rumusan di atas, sama-sama kita faham bahawa kalam lafzi adalah sesuatu yang Allah ciptakan, sesuatu yang baharu dan ia adalah makhluk. Apabila ia adalah makhluk, bererti ia adalah sesuatu yang wujud dengan sendirinya, terpisah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu sesuatu yang makhluk tidak akan bersatu dengan Allah. Betul? Memandangkan kalam lafzi adalah makhluk, saya akan memanggilnya dengan gelaran Encik Kalam Lafzi bagi memudahkan kefahaman kita semua. Okey. Apabila Encik Kalam Lafzi berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Encik Kalam Lafzi sepatutnya menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga. Namun, apabila kita semak pelbagai ayat Al-Quran berkenaan perbicaraan dengan Nabi Musa,
Kenapakah yang digunakan ialah kata ganti diri, kata ganti nama diri yang pertama? Sebagai contoh, ayuh kita rujuk ayat 11 sehingga 14 surah Toha, surah yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Bermaksud, maka tatkala dia, yakni Nabi Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil wahai Musa. Ayat ke-12. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Bermaksud, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua kasutmu, sesungguhnya kamu berada di lembah tua yang suci. Ayat 13. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Bermaksud, dan aku telah memilih kamu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan. Ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Bermaksud, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Maaf. Cuba kira berapa kali perkataan aku digunakan dalam 4 ayat di atas? Sebanyak 9 kali. Aku adalah kata ganti nama diri yang pertama yang digunakan oleh orang yang berbicara bagi merujuk kepada dirinya sendiri. Dan jika kita faham gaya bahasa Al-Quran, apabila sesuatu perkataan itu diulangi banyak kali dalam hanya 4 ayat, bererti ia adalah satu penegasan, satu penekanan yang sangat jelas. It is a clear emphasis. Baik. Jika dikatakan yang berbicara itu ialah encik kalam lafzi, encik kalam lafzi tidak akan menggunakan kata ganti nama diri yang pertama untuk dirinya. Ingat ya, encik kalam lafzi adalah makhluk ciptaan Allah. Encik kalam lafzi bukan Allah tetapi makhluk ciptaan Allah. Adalah satu kesalahan yang amat besar jika encik kalam lafzi menggunakan kata ganti nama diri pertama ke atas dirinya, padahal dia adalah makhluk dan bukannya Allah. Justru apabila encik kalam lafzi ingin berbicara tentang Allah, encik kalam lafzi akan menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga apabila sedang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ayat 11 hingga 14 surah Toha di atas akan merujuk kepada Allah sebagai kata ganti nama diri yang ketiga. Saya bagi contoh ya, ini contoh ayat 11 misalnya. Maka tatkala dia, yakni Nabi Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil wahai Musa. Ayat 12, sesungguhnya Allah lah Tuhanmu, maka tanggallah kedua kasutmu, sesungguhnya kamu berada di lembah tua yang suci. Dan Allah telah memilih kamu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan. Maknanya perkataan aku diganti dengan kata ganti nama diri yang ketiga, yakni merujuk kepada Allah, bukan lagi aku. Dan ayat 14, sesungguhnya Allah adalah Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Maka sembahlah Allah dan dirikanlah solat untuk mengingati Allah. Ini baru betul jika encik kalam lafzi yang berbicara dengan Nabi Musa AS. Okay? Nampak tak perbezaan susunan ayat? Apabila digunakan kata ganti nama diri yang ketiga, maka berdasarkan ayat 11 hingga 14 surah Toha di atas, jelas bahawa yang berbicara dengan Nabi Musa AS ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa menggunakan huruf, lafaz, suara dan bahasa Hebrew dengan menggunakan kata ganti nama diri yang pertama. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat kalam Allah yang hakiki.
Ia bukan kalam nafsi. Kerana jika Allah berbicara dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa, Nabi Musa tidak akan mendengarnya. Ia juga bukan kalam lafzi. Kerana jika kalam lafzi yang berbicara, ia akan menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga apabila merujuk kepada Allah. Kerana kalam lafzi adalah makhluk yang terpisah daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, demikian contoh pertama. Setakat ni alright ya? Baik, tak apa. Untuk membantu kefahaman para penonton, saya bawa contoh kedua pula. Untuk contoh kedua, saya bawa kisah perbicaraan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihissalam. Sila rujuk ayat 55 surah Ali Imran, surah yang ketiga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Bermaksud, wahai Isa, sesungguhnya aku, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Wafat ada dua maksud. Satu ialah mati, satu lagi ialah tidur. Boleh rujuk dalam kitab-kitab tafsir ya. Dan mengangkat kamu kepadaku. Mengangkat kamu kepadaku. Warafi'uka ilayya, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalinya-mu. Summa ilayya marji'ukum. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang kamu berselisih padanya. Dalam ayat di atas, aku adalah kata ganti nama diri yang pertama. Jika Encik kalam lafzi yang berbicara, bererti Nabi Isa alaihissalam akan diangkat ke sisi makhluk, yang ini Encik kalam lafzi, dan di akhirat kelak akan dikembalikan sekali lagi kepada Encik kalam lafzi yang merupakan makhluk. Dan semua yang akan berlaku dalam ayat di atas itu akan dilakukan oleh Encik kalam lafzi yang makhluk. Sudah tentu ini satu kesalahan dan kesesatan. Maka aku dalam ayat yang baru kita baca ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang berbicara dengan Nabi Isa dengan kalam hakiki, yang ini huruf, lafaz, suara dan bahasa Aramaik, sehingga Nabi Isa alaihissalam dapat memahaminya dengan baik. Allah lah yang akan melakukan semua yang difirmankannya dalam ayat di atas, bukan Encik kalam lafzi. Ini kerana Allah jualah satu-satunya yang berkuasa melakukan semua yang disebut dalam ayat 55 ni ya, bukan Encik kalam lafzi yang makhluk. Okey, jadi sekali lagi saya tekankan perkataan aku berulang banyak kali dalam ayat 55 ni, dan aku ialah kata ganti nama diri dan pertama, dan ia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku di sini tak boleh jadi Encik kalam lafzi kerana Encik kalam lafzi ialah makhluk. Baik, satu lagi contoh. Contoh yang ketiga ya. Memandangkan sekarang ini di bulan Ramadan, di celah-celah ayat berkaitan Ramadan dan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang ini ayat 186 surah Al-Baqarah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bermaksud,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Okay, saya emphasis ya. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sekali lagi, aku yang berulang banyak kali dalam ayat yang baru kita baca ini adalah kata ganti nama diri yang pertama. Apakah aku merujuk kepada Encik Kalam Lafzi? Apakah kita dianjurkan untuk berdoa kepada Encik Kalam Lafzi yang makhluk tu? Dan Encik Kalam Lafzi pula yang akan memakbulkan doa kita? Sudah tentu tidak. Maka aku dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berbicara dengan kalam hakiki sehingga kita semua dapat memahaminya. Demikian 3 contoh bagi membatalkan teori kalam lafzi. Maka akidah yang benar ialah Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kalam hakiki di mana dengan di mana dengan kalam tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa. Kalam Allah bukanlah kalam nafsi yang tersimpan dalam dirinya, tetapi kalam hakiki yang apabila Allah berbicara dengan manusia, sebagaimana 3 contoh di atas, manusia akan dapat memahaminya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan jika dia hendak berbicara, dia dapat melakukannya tanpa perlu mencipta satu makhluk berasingan untuk berbicara bagi pihaknya. Allah berbicara apabila dia berkehendak, dengan siapa yang dia berkehendak dan dengan cara atau kaifiat yang hanya layak bagi dirinya. Pihak yang membahagikan kalam Allah kepada nafsi dan lafzi pada asalnya memiliki niat yang baik, iaitu untuk mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Ini kerana bagi mereka jika Allah bersifat kalam hakiki, iaitu berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa, ia adalah sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Oleh kerana itulah mereka membahagikan kalam Allah kepada nafsi di mana Allah hanya berbicara dalam dirinya, sementara perbicaraan dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa dilakukan oleh kalam lafzi yang merupakan makhluk Allah. Pembahagian ini dijawab seperti berikut. Pertama, sikap seorang Muslim dan mukmin ialah apabila saja dia membaca atau mendengar tentang sifat-sifat Allah, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dia serta-merta menyucikan sifat-sifat tersebut, menyucikan sifat-sifat tersebut daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Sila ulang kaji ayat keempat daripada surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita selalu baca surah Al-Ikhlas kan? Okay. Alhamdulillah saya sendiri memiliki 2 video tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Tafsiran yang panjang dan tafsiran yang ringkas. Link saya berikan dalam kotak description. Kedua, sifat kalam Allah tidaklah sama dengan sifat bicara manusia. Ini kerana Allah berbicara tanpa kotak suara, lidah, bibir dan gelombang bunyi seperti mana manusia. Inilah yang kita sebut Allah berbicara dengan cara atau kaifiat yang layak baginya. Ia bukan macam kita, bukan macam manusia sekarang ini ya. Ketiga, pembahagian kalam kepada kalam nafsi dan lafzi tidaklah menyucikan Allah daripada kesamaan dengan manusia. Ini kerana manusia boleh saja berbicara dalam dirinya tanpa mengeluarkan sepatah jua huruf, lafaz, suara dan bahasa. Bukankah ini kalam nafsi? Bukankah kita sendiri boleh tutup mulut tetapi kita berbicara dalam diri kita sendiri? Manusia juga kan? Itu kalam nafsi lah tu, maknanya saya tutup mulut dan saya berbicara dalam diri saya. Kalam nafsi juga tu kan? Okey. Manusia juga
boleh menulis apa yang dibicarakan dalam hatinya dan penulisan itu kemudian dibaca oleh orang lain dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa. Bukankah itu kalam lafzi? Maksudnya saya diam saja. Saya diam, mulut tak bergerak dan saya tulis atau saya type apa yang ada dalam diri saya itu, lalu apa yang saya tulis itu dibaca oleh orang lain. Bukankah ini kalam nafsi dan kalam lafzi juga? Kan apa yang terlintas yang saya bicara dalam diri saya, ia adalah kalam nafsi dan kemudiannya apa yang orang itu baca, itu adalah kalam lafzi. Sama juga. Jadi sama juga ya. Oleh itu, jika tujuan pembahagian kalam Allah kepada nafsi dan lafzi adalah untuk menyucikan Allah daripada kesamaan dengan makhluk, maka tujuan tersebut gagal. Sebenarnya ya, kita dalam harian bila kita membaca buku, mendengar kuliah atau kita sendiri sebut, kita kan selalu sebut Allah Subhanahu Taala berfirman lalu kita baca ayat itu. Allah Subhanahu Taala berfirman lalu kita baca ke ayat. Kan Allah SWT berfirman, maknanya Allah yang berbicara. Kan ayat tu kita sendiri yang kata. Tapi kenapa pula sekarang ni kita menafikannya dengan berkata, tak. Kalam Allah adalah kalam nafsi yang tersimpan dalam dirinya. Yang itu tu adalah kalam lafzi yang merupakan makhluk. Kan dah tak kena, kan dah kontradik. Kita dalam harian kita dengar ceramah, kita dengar ustazah, ustazah apabila nak membacakan ayat, mereka akan mulakan dengan Allah SWT berfirman, lalu mereka membaca ayat tersebut. Jadi betul lah Allah yang berbicara dengan huruf, lafaz, bahasa dan suara. Mana pula mari nafsi dan lafzi kan? Okey, baiklah. Demikianlah ulasan serta kritikan saya ke atas pembahagian kalam Allah kepada nafsi dan lafzi. Ayuh kita jauhi akidah ini, sebaliknya beralih kepada akidah ahli sunnah wal jamaah bermanhajkan salafus soleh bahawa Allah memiliki sifat kalam yang hakiki. Sesiapa yang masih meragui sifat kalam Allah yang hakiki ini, tadaburlah Al-Quran. Bila baca Al-Quran tu tadaburlah dan renungilah ayat-ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata ganti nama diri yang pertama. Apakah aku atau kami dalam ayat-ayat tersebut? Aku, kami, ini semua kata ganti nama diri yang pertama kan? Itu merujuk kepada Allah ke kepada makhluknya, yang ini encik kalam lafzi. Okey, baik. Sehingga ini di sinilah ulasan dan kritikan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya akan ulas dan kritik pula tafsiran ayat 164 surah An-Nisa yang dirujuk oleh Dr. Haris dan disahkan oleh 3 orang gurunya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.